Assalamualaikum, saya Hana. Saya Liana. Dan saya Rina. Kami Nana. Peringkat perabacaan. Antara contoh aktiviti yang boleh dilakukan dalam peringkat perabacaan ialah aktiviti berhibur sambil belajar, di mana guru mengajar murid untuk mengenal huruf dan cara menyebut ABC dengan membina sebuah lagu yang menarik agar murid mudah untuk mengingati apa yang diajar sekaligus dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang berkesan. Hal ini juga dapat membantu murid dalam proses pengamatan pendengaran dan sebutan. Oleh itu, mari kita saksikan contoh demonstrasi aktiviti yang boleh dilakukan dalam peringkat perabacaan ini. Bunyinya A, 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 A. B, 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 B. Bunyinya B, 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 B. C, 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 C. Bunyi C, 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 C. D, 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 D. Bunyinya D, 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 D. I, 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 I. Bunyinya E, 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 E. F, 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 F. Bunyinya F, F, F. G, 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 G. Bunyi G, 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 G. H, 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 H. Bunyinya H, H, H. Seterusnya, aktiviti lain yang boleh dilakukan dalam peringkat perabacaan ini adalah aktiviti mengenal huruf besar dan kecil, di mana dalam aktiviti ini, guru boleh menyediakan bahan seperti padanan kertas ABC atau puzzle dan mengajar mereka untuk menyebut huruf-huruf tersebut. Selain itu, guru juga boleh menyuruh murid untuk menyusun huruf-huruf tersebut mengikut bentuk huruf yang berbeza. Hal ini dapat membantu murid untuk meningkatkan daya ingatan mereka mengenai setiap bentuk-bentuk huruf tersebut. Selain itu, aktiviti ini juga dapat membantu murid dalam proses pengamatan penglihatan dan pengamatan mata dan tangan. Oleh itu, mari kita saksikan demonstrasi aktiviti yang boleh dilakukan dalam peringkat perabacaan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okey, baiklah, untuk aktiviti kali ini, cikgu akan mengajar anda tentang mengenal huruf kecil dan huruf besar. Okey, jadi aktivitinya, anda semua hendaklah memasukkan huruf kecil, tarik dan pilih huruf besar yang ada di sini. Contohnya huruf A dan seterusnya. Cikgu akan memanggil 2 orang pelajar untuk melakukan aktiviti ini.
peringkat mekanis. Mekanis ialah bacaan bersuara secara kuat yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat pertuturan. Bacaan bersuara biasanya dilaksanakan di kelas-kelas rendah atau pada peringkat kelas permulaan. Gunanya adalah untuk latihan teknik supaya kanak-kanak dapat membunyikan bunyi-bunyi sebutan dengan sebutan, gaya dan rentak irama yang sempurna. Pada peringkat ini, murid sudah boleh membunyikan huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat-ayat mudah. Mereka juga boleh membantang perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup. Tujuan bacaan mekanis adalah untuk membolehkan murid-murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Kedua, membolehkan murid-murid membaca dengan irama membaca yang betul. Ketiga, mengembangkan atau mempelajari unsur bahasa seperti tata bahasa, kosakata dan juga apabila menggunakan kamus. Keempat, membolehkan murid-murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta tahu tempat berhenti pada tempat-tempat berhenti yang betul. Dan akhir sekali, dapat menggunakan kemahiran bahasa dalam mata pelajaran yang lain. Antara contoh aktiviti pada peringkat mekanis ini adalah seperti mengenal suku kata dan mengeja suku kata. Mari kita melihat demonstrasi-demonstrasi aktiviti ini. Jadi, hari ini cikgu nak bermain roda suku kata. Jadi, siapa nak bermain dengan cikgu? Saya. Okey. Permainan dia macam ni. Di sini terdapat huruf konsonan dan di sini terdapat huruf vokal. Jadi, kita ambil satu huruf vokal, kita taruh kat sini dan kita putar. Jadi, berhenti pada huruf P. Jadi, P campur A jadi Pa. Okey. Seterusnya, kita putar lagi. Kita tukar huruf vokal. Kita letak huruf vokal E. Putar. Seterusnya, berhenti pada huruf V. V campur E jadi V. Okey. Seterusnya huruf I. Putar. Berhenti pada huruf M. M campur I jadi Mi. Okey. Aktiviti yang seterusnya adalah menyanyi suku kata. B A ba ba B A ba, C A cha cha C A cha, M A mama M A ma, T A ta ta T A ta, baca mata ta ta ta, baca mata ta ta ta. B I ba ba B I ba, C I cha cha C I cha, M I mama M I ma, T I ta ta T I ta, baca mata ta ta ta, baca mata ta ta ta. B U bu bu B U bu, C U chu chu C U chu, M U mu mu M U mu, T U tu tu T U tu, bu chu mu tu 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 tu, bu chu mu tu 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 tu. B O bo bo B O bo, C O cho cho C O cho, M O mu mu M O mu, T O to to T O to, bo cho mo to 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 to, bo cho mo to 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 to. B I B B B I B, C
C M I me T I T B C me T B C me T. Baiklah, sekarang kita pergi ke aktiviti yang seterusnya di mana cikgu akan menunjukkan demonstrasi terlebih dahulu dan cikgu akan panggil 2 orang untuk cuba di hadapan. Okey, semua ikut cikgu ya. T-O-T-O, P-I-P, Topi. Cuba sebut kembali. Okey, sekarang cikgu nak seorang datang ke hadapan untuk cuba perkataan seterusnya. Bola. Jadi ini bola. Okey. Pelajaran seterusnya. Buku. Jadi ini buku. Okey. Antara objektif daripada aktiviti ini, murid dapat belajar dan mengenal suku kata dengan lebih seronok. Ia juga dapat menarik minat murid untuk belajar dan akhir sekali dapat mewujudkan suasana kelas yang lebih ceria. Peringkat mentalis. Mentalis. Bacaan mentalis ialah bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. Kelajuan bacaan mentalis lebih pantas daripada bacaan mekanis kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan mekanis seperti nada suara, sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan mentalis. Bacaan mentalis dijalankan sesudah murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan bacaan mekanis. Contoh aktiviti yang boleh dilakukan dalam peringkat mentalis bagi mengatasi masalah pelajar tersebut adalah aktiviti kotak misteri. Aktiviti ini merupakan aktiviti di mana murid perlu menyambung perkataan pada ayat yang tidak lengkap. Aktiviti ini dijalankan secara berkumpulan dan tujuannya adalah untuk menggalakkan murid untuk membaca dengan lebih pantas serta menguatkan daya ingatan murid-murid. Bagi aktiviti ini, bahan yang diperlukan termasuklah guru menyediakan satu kotak yang mengandungi beberapa ayat yang tidak lengkap serta guru juga perlu menyediakan 5 kad jawapan yang merupakan sambungan kepada ayat yang berada dalam kotak tersebut. Kad jawapan itu hendaklah bertali panjang supaya dapat digantung pada leher murid-murid. Baiklah, cara untuk menjalankan aktiviti ini adalah yang pertama, murid hendaklah membentuk satu kumpulan yang terdapat 5 orang ahli. Setiap 5 orang murid akan diberikan satu kad jawapan, kemudian kad itu digantung pada leher murid-murid. Namun, jawapan tersebut digantung dalam keadaan yang terbalik, di mana bahagian belakang jawapan itu berada di hadapan dan jawapan berada di belakang. Yang kedua, guru memberikan kotak soalan kepada seorang pelajar, kemudian guru memastikan semua pelajar berada dalam keadaan yang bersedia. Yang ketiga, lagu mula dimainkan dan kotak soalan mula bergerak dari murid pertama ke murid kedua dan seterusnya. Yang keempat, kemudian lagu akan diberhentikan dan mana-mana tangan yang terakhir memegang kotak itu perlu memilih satu soalan daripada kotak tersebut. Murid itu diberi masa selama 15 saat untuk membaca soalan tersebut secara senyap dan dalam masa yang sama, kad-kad jawapan yang tergantung pada leher murid-murid lain hendaklah diterbalikkan supaya jawapan dapat dibaca oleh murid yang perlu menjawab soalan. Yang keenam, setelah habis 15 saat, murid tersebut perlu membuat keputusan untuk memilih jawapan yang tepat. Kemudian memberi tahu jawapan tersebut kepada guru pembimbing.
Yang ketujuh, sekiranya jawapan yang diberikan oleh murid itu tepat, murid itu dikira berjaya untuk melepasi permainan tersebut dan kedudukannya diganti dengan pelajar yang seterusnya. Kemudian permainan ini diteruskan semula. Mari kita sama-sama lihat demonstrasi aktiviti ini. Aktiviti yang kedua. Aktiviti yang seterusnya dipanggil sebagai aktiviti sarang bertuah. Aktiviti ini merupakan aktiviti yang di mana murid perlu menyambung frasa pada ayat yang tidak lengkap. Aktiviti ini dijalankan secara individu dan tujuannya adalah untuk menggalakkan murid membaca dengan pantas serta meningkatkan lagi kefahaman murid-murid dalam masa yang singkat. Antara bahan yang diperlukan bagi menjalankan aktiviti ini termasuklah guru perlu menyediakan satu papan yang mengandungi beberapa poket serta ayat yang tidak lengkap hendaklah diletakkan dalam poket pada papan tersebut. Seterusnya, guru perlu menyediakan satu papan lagi yang di mana sambungan atau kita panggil jawapan kepada ayat yang berada di dalam poket di atas. Guru menampalnya pada papan yang kedua itu. Akhir sekali, guru juga perlu menyediakan satu dadu untuk digunakan dalam permainan ini. Cara menjalankan aktiviti ini adalah seperti berikut. Yang pertama, semua murid hendaklah membuat satu barisan yang panjang. Kemudian, guru memastikan semua murid berada dalam keadaan yang bersedia. Yang kedua, murid yang berada di hadapan sekali mula membaling dadu. Kemudian, setelah mendapat keputusan pada balingan dadu, murid itu hendaklah mengambil soalan dalam poket soalan mengikut nombor yang murid itu dapat. Seterusnya, yang ketiga, setelah mendapat soalan, murid hendaklah membaca soalan itu secara senyap, kemudian mula membuat pilihan jawapan yang telah pun disediakan dalam masa 10 saat. Setelah selesai membuat pilihan jawapan, murid itu hendaklah menunjukkan pilihan jawapannya kepada guru pembimbing. Akhir sekali, langkah ini diulang lagi sehingga murid yang terakhir. Mari kita sama-sama lihat demonstrasi aktiviti ini.
dapat membaca dengan pantas ataupun lancar. Kami memilih aktiviti di peringkat mekanis di mana aktiviti ini dipanggil sebagai aktiviti membaiki pada peringkat suku kata. Di mana aktiviti pada peringkat ini memberi impak yang sangat besar dalam menyelesaikan masalah murid tidak dapat membaca dengan pantas. Jadi daripada aktiviti permainan ini di mana murid dapat menyelesaikan dan menyebut semua huruf vokal dan bersama konsonan yang mereka dapat, murid akan diberikan ganjaran hadiah seperti buku. Hal ini berkait dengan teori behaviorisme di mana guru memberi ganjaran kepada murid sebagai peneguhan agar murid lebih bersemangat dalam pembelajaran dan dapat menguatkan daya ingatan mereka. Sekian, terima kasih. Bye. Bermanfaat.